Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pusat Memandu Pendang mempersembahkan rutin pemeriksaan kenderaan RPK bukanlah sekadar ujian. Ia adalah amalan yang cukup baik bagi memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan. Setiap calon akan melalui ujian RPK ini. Bila tiba giliran untuk menjalani ujian RPK, keluarkan lesen L. Semak bersedia menjalani ujian RPK. Mulakan dengan memberi salam ucapan selamat pagi atau selamat petang kepada pegawai JPJ yang mengawasi ujian anda. Sebutkan dengan jelas nama penuh dan nombor kad pengenalan anda serta nyatakan bahawa anda adalah pemegang lesen L kelas D dan nyatakan tarikh sah lesen L tersebut. Sebagai contoh, Assalamualaikum tuan. Nama saya Muhammad Farhan Hafiz bin Muhammad Nazri. Nombor kad pengenalan saya 0201. Saya pemegang lesen L kelas D dan tamat tempoh pada 22 hari bulan 11 2020. Saya bersedia untuk melakukan RPK. Selesai sahaja memperkenalkan diri, terus lakukan rutin pemeriksaan kenderaan mengikut arah jam. Jom kita mulakan RPK. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat rutin pemeriksaan kenderaan ataupun RPK. Mulakan dengan memeriksa bumbung, pegang dan gosok. Huraikan dengan jelas sama ada bumbung tidak calar, tidak kemik atau nyatakan jika ada bumbung calar atau kemik. Langkah seterusnya memeriksa cermin hadapan. Pegang dan periksa cermin hadapan. Nyatakan cermin hadapan dalam keadaan baik, tidak calar, tidak retak atau nyatakan jika ada kesan calar, kesan retak pada cermin kereta tersebut. Selepas itu, terus sahaja memeriksa cukai jalan sama ada masih sah atau sudah tamat tempoh. Nyatakan dengan jelas nombor pendaftaran kenderaan dan tarikh sah cukai jalan yang terpamer di kenderaan tersebut. Kemudian, periksa perakuan pemeriksaan Puspakom. Nyatakan dengan jelas tarikh sah perakuan pemeriksaan Puspakom tersebut. Berikut ialah memeriksa pengilap cermin sebelah kanan dan pengilap cermin sebelah kiri. Nyatakan getah pengilap cermin masih lembut atau nyatakan getah pengilap cermin keras atau pecah. Teruskan dengan memeriksa bonet hadapan. Pegang bonet hadapan dan nyatakan bonet hadapan tidak calar dan tidak kemik atau nyatakan jika ada kesan calar atau kesan kemik pada bonet kenderaan tersebut. Langkah seterusnya ialah memeriksa lampu dan signal hadapan sebelah kanan. Pegang dan nyatakan lampu dan signal tidak retak, tidak pecah atau nyatakan jika ada retak atau pecah. Kemudian, periksa pula lampu dan signal hadapan sebelah kiri. Pegang dan nyatakan lampu dan signal tidak retak, tidak pecah atau nyatakan jika ada retak atau pecah. Selepas itu, periksa pula bumper hadapan. Pegang bumper hadapan. Nyatakan bumper hadapan tidak retak, tidak calar dan diikat dengan kemas atau nyatakan sebaliknya bumper hadapan kemik, calar dan longgar. Kemudian, teruskan memeriksa nombor plat hadapan. Pegang dan tunjuk. Sebutkan nombor pendaftaran kenderaan. Nyatakan papan dan nombor plat tidak pecah. Nombor plat sama seperti di LKN Puspakom atau nyatakan jika nombor plat pecah atau patah. Seterusnya, memeriksa bawah kenderaan. Tengok bawah kenderaan dan nyatakan tiada sebarang tumpahan minyak dan tiada halangan seperti objek
atau nyatakan jika terdapat kebocoran pada tangki radiator dan minyak enjin rintangan. Langkah seterusnya ialah memeriksa tayar hadapan sebelah kanan. Pegang dan durut tayar hadapan sebelah kanan. Nyatakan tekanan angin mencukupi. Bunga tayar masih tebal. Fizikal rim tiada kesan bengkok. Fizikal tayar tiada kesan koyak atau merekah. Atau nyatakan sebaliknya, jika tayar koyak, fizikal merekah atau rim bengkok. Kemudian, periksa pula lampu isyarat signal sisi sebelah kanan. Pegang lampu isyarat signal sisi. Nyatakan tiada kesan pecah dan retak atau nyatakan jika ia pecah atau retak. Langkah seterusnya ialah memeriksa cermin sisi sebelah kanan. Pegang dan laras cermin sisi. Nyatakan ia tidak pecah, tidak retak dan boleh dilaras. Atau nyatakan jika ia pecah dan retak atau tidak boleh dilaras. Seterusnya, memeriksa pintu hadapan sebelah kanan. Buka dan tutup rapat. Nyatakan pintu tidak kemek, tidak calar dan ditutup rapat. Atau nyatakan pintu kemek, calar atau tidak boleh ditutup rapat. Kemudian, periksa pula cermin tingkap pintu hadapan sebelah kanan. Laras dan naik turunkan cermin. Nyatakan cermin pintu tidak pecah, tidak retak dan boleh dilaras. Atau nyatakan jika ia pecah, retak atau tidak boleh dilaras. Teruskan memeriksa cermin pintu belakang sebelah kanan. Laras dan naik turunkan cermin. Nyatakan cermin tidak pecah, tidak retak, boleh dinaik turun. Atau nyatakan jika cermin pecah, retak atau cermin tidak boleh dilaras. Kemudian, periksa pula cermin tingkap pintu hadapan sebelah kiri. Laras, naik dan turunkan cermin. Nyatakan ia tidak pecah, tidak retak atau boleh dilaras. Nyatakan sebaliknya jika cermin pecah, retak atau tidak boleh dilaras. Dan seterusnya, periksa cermin tingkap pintu belakang sebelah kiri. Laras, naik dan turunkan cermin. Nyatakan cermin tidak pecah, tidak retak. Atau nyatakan jika cermin pecah, retak atau tidak boleh dilaras. Sebelum meneruskan pemeriksaan ke bahagian lain, pastikan anda membuka sedia bonet hadapan, boot belakang dan penutup minyak petrol bagi memudahkan anda membuat pemeriksaan seterusnya nanti. Seterusnya, memeriksa pintu belakang sebelah kanan. Buka dan tutup rapat. Nyatakan pintu tidak kemek, tidak calar dan ditutup rapat. Atau nyatakan jika pintu kemek, calar atau tidak boleh ditutup rapat. Langkah seterusnya ialah memeriksa tayar belakang sebelah kanan. Pegang dan durut. Nyatakan tekanan angin mencukupi. Bunga tayar masih tebal. Fizikal rim tiada kesan bengkok. Fizikal tayar tiada kesan koyak atau merekah. Atau nyatakan jika tayar koyak, fizikal tayar merekah atau rim bengkok. Pemeriksaan seterusnya ialah cermin belakang. Pegang dan gosok cermin belakang. Nyatakan ia tidak pecah, tidak retak. Atau nyatakan jika ia pecah atau retak. Teruskan dengan memeriksa pengilap cermin belakang. Pegang dan lurut. Nyatakan getah pengilap cermin belakang masih lembut dan tidak koyak. Atau nyatakan jika getah itu keras atau koyak. Selepas itu, periksa pula lampu brek ketiga. Tunjuk dan nyatakan ia tidak pecah, tidak retak. Atau nyatakan jika ia pecah atau retak. Langkah seterusnya, memeriksa lampu brek dan signal sebelah kanan. Pegang lampu dan signal. Nyatakan ia tidak pecah, tidak retak. Atau nyatakan jika ia pecah atau retak. Selepas itu, terus memeriksa lampu brek dan signal sebelah kiri. Nyatakan lampu brek dan signal tidak pecah, tidak retak. Atau nyatakan
jika ia pecah atau retak. Pemeriksaan berikutnya ialah memeriksa nombor plet belakang, pegang dan tunjuk. Nyatakan papan plet tidak pecah, nombor plet sama seperti di depan. Sebutkan nombor plet tersebut. Teruskan dengan memeriksa bumper belakang. Pegang bumper belakang. Nyatakan ia tidak kemik, tidak calar dan diikat kemas. Atau nyatakan sebaliknya jika bumper belakang kemik, calar atau longgar. Kemudian, periksa pula boot belakang. Pegang, buka dan angkat. Nyatakan boot belakang tidak kemik, tidak calar atau nyatakan sebaliknya jika ia kemik atau calar. Langkah berikutnya ialah memeriksa peralatan perkakas, tools, di dalam boot belakang. Pegang dan tunjukkan segitiga amaran, jack, pembuka nut roda dan pemutar jack, atau nyatakan sebaliknya jika peralatan tidak mencukupi. Teruskan pemeriksaan tayar simpanan di dalam boot kenderaan. Pegang dan periksa. Nyatakan tekanan angin mencukupi. Bunga tayar masih tebal. Fizikal rim tiada kesan bengkok. Fizikal tayar tiada kesan koyak atau merekah. Atau nyatakan sebaliknya. Langkah seterusnya ialah memeriksa penutup minyak petrol. Buka dan tutup penutup minyak petrol sehingga berbunyi. Nyatakan ia boleh ditutup dengan rapat dan getahnya masih lembut. Berikutnya, pemeriksaan tayar belakang sebelah kiri. Pegang dan lurut. Nyatakan tekanan angin mencukupi. Bunga tayar masih tebal. Fizikal rim tiada kesan bengkok. Fizikal tayar tiada kesan koyak atau merekah. Atau nyatakan sebaliknya. Pemeriksaan seterusnya ialah pintu belakang sebelah kiri. Buka dan tutup rapat pintu belakang sebelah kiri. Nyatakan ia tidak kemik, tidak calar dan boleh ditutup rapat. Atau nyatakan sebaliknya jika pintu kemik, calar atau tidak boleh ditutup rapat. Langkah seterusnya ialah memeriksa pintu hadapan sebelah kiri. Buka dan tutup rapat. Nyatakan ia tidak kemik, tidak calar dan boleh ditutup dengan rapat, atau nyatakan sebaliknya jika ia kemik, calar atau tidak boleh ditutup rapat. Selepas itu, periksa pula cermin sisi sebelah kiri. Pegang dan laras. Nyatakan ia tidak pecah, tidak retak dan boleh dilaras, atau nyatakan ia pecah, retak atau tidak boleh dilaras. Langkah seterusnya ialah memeriksa lampu isyarat signal sebelah kiri. Pegang dan nyatakan ia tidak retak, tidak pecah atau sebaliknya. Seterusnya ialah memeriksa tayar hadapan sebelah kiri. Pegang dan lurut. Nyatakan tekanan angin mencukupi. Bunga tayar masih tebal. Fizikal rim tiada kesan bengkok. Fizikal tayar tiada kesan koyak atau merekah, atau nyatakan sebaliknya. Langkah berikutnya, buka bonet hadapan dan topang dengan baik. Terus memeriksa bateri. Nyatakan bateri jenis basah, label air bateri low dan high, atau nyatakan jika bateri jenis kering, indikator hijau normal, atau nyatakan sebaliknya jika air bateri kering atau indikator hitam. Berikutnya, periksa bekas air pencuci cermin. Buka penutup, nyatakan air mencukupi ataupun sebaliknya. Selepas itu, periksa pula bekas simpanan air tangki radiator. Buka penutup tangki dan cek air. Nyatakan air simpanan radiator di paras F mencukupi, atau nyatakan air tidak mencukupi atau penutup rosak. Berikutnya ialah periksa penutup tangki radiator. Buka penutup tangki. Nyatakan air mencukupi. Getah dalam keadaan baik dan boleh ditutup dengan rapat, atau nyatakan sebaliknya jika air tiada, getah keras
atau penutup rosak. Teruskan dengan memeriksa hosepipe. Pegang dan picit. Nyatakan getah hosepipe masih lembut atau nyatakan jika hosepipe keras. Teruskan dengan memeriksa minyak brek. Lihat di tabung minyak brek ada tanda maksimum dan minimum. Nyatakan minyak brek mencukupi di paras maksimum dan minimum atau nyatakan minyak brek tidak mencukupi. Langkah berikutnya ialah memeriksa minyak enjin. Cabut batang penyukat, lap penyukat dan tarik. Nyatakan minyak enjin mencukupi di paras F atau nyatakan minyak enjin tidak mencukupi. Dan akhir sekali, periksa tali sawat. Pegang tali sawat. Nyatakan ia tidak berbulu, tegang dan tidak kendor. Atau nyatakan tali sawat berbulu dan kendor. Selesai sudah rutin pemeriksaan kenderaan RPK. Rutin pemeriksaan kenderaan RPK bukanlah sekadar untuk lulus ujian. Amalan yang cukup baik bagi memastikan kenderaan berada di dalam keadaan sempurna sebelum memulakan perjalanan. Semoga perkongsian ini menjadi panduan kita bersama. Pandu berhemah, berhati-hati di jalan raya. Sekian, terima kasih.